Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia Madani, terus meyakini Malaysia Madani. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat teras diminda, daya cipta luar biasa, kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertiwi, bangunkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak bertiwi, semarakkan Malaysia Madani, sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Malaysia Madani, Malaysia Madani, Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kita bersiaran sekali lagi bersama Suara Anak Madani pada tahun baru 2024, tahun Masihi, langsung dari Pusat Penyiaran Aswara bersama kru dari Fakulti Penulisan Kreatif dan Filem. Daun nipah kajangnya rapat, jatuh pelepah di atas guni. Laung semangat kata sepakat, gema serantau hasrat Madani. Mekar angsana pandang tak jemu, bunga melur dalam jambangan. Tiba masanya kita bertemu, menyampai suara anak watan. Pada hari ini, Suara Anak Madani akan terus menjadi platform untuk menyampaikan suara rakyat secara langsung kepada individu dan pimpinan yang diamanahkan untuk mentadbir dan mengurus negara kita yang tercinta ini. Sekaligus memastikan dasar-dasar dilaksanakan dalam usaha dan ikhtiar kita untuk membangun Malaysia Madani. Pada malam ini kita rasa sangat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan tetamu yang bukan kaleng-kaleng. Yang berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Selamat datang. Boleh saya panggil Zafrul saja? Boleh. Dan saya nak mula dengan reflect ataupun minta Saudara Zafrul berkongsi sepanjang pengalaman dalam dunia korporat, dunia politik, yang mana yang lebih mencabar. Okey, pertamanya nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Sam. Saya boleh panggil Sam kan? Ya. So Sam kerana menjemput saya pada malam ini. Ya. Ini sebenarnya first interview lah pada tahun 2024 ni. Baik. Dan soalan pertama pun memang soalan yang susah nak jawab. Soalan senang. Soalan senang nak ditanya. Ya. Kalau nak buat perbandingan di antara kerjaya saya sebelum ini sebagai seorang korporat di dalam bidang perbankan dan sekarang
di dalam kerajaan dan juga di politik. Politik. Cabarannya memang berbeza. Dua-dua mencabar sebenarnya. Ya. Dua-dua ada stakeholder yang berbeza, ya. Pemegang taruh yang berbeza. Tetapi dari segi pressure tu memang lebih banyaklah sebagai menteri, sebagai wakil untuk kerajaan, banyak isu-isu terutamanya dalam belakangan inilah, ya, isu-isu ekonomi, isu-isu pelaburan terutamanya bagi kementerian saya. Kerana semuanya kalau kita lihat dari segi ekonomi, ya, dari segi KDNK kita, kalau kita nak calculate KDNK itu, dua variable untuk formula KDNK itu adalah perdagangan, which is trade, ya, ekspor dan import, dan juga pelaburan. Oleh itu memang negara kita memang sekarang ni seperti yang disebut oleh Yang Amat Perdana Menteri, kita mesti beri fokus yang lebih kepada madani, ekonomi madani kita, dan banyak target-target baru, sasaran-sasaran baru yang telah diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam payung ekonomi madani itu. Kita buat pengumuman mengenai pelan perindustrian baru, National Industrial Master Plan, National Energy Transition Roadmap, ya, dan macam-macam lagi pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Perdana Menteri. Ya, Zafrul pernah panggil PM sebagai the top salesman for Malaysia. Dan kita pun lihat secara objektif lah. Mungkin saya bias kan, tapi secara objektif kepimpinan beliau ni nampaknya telah berjaya menarik minat pelabur-pelabur asing terhadap Malaysia. Dan saya fikir rakyat juga melihat pelbagai pelaburan luar diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh setahun inilah. Akan tetapi masih ada kalangan yang tidak merasakan ada impact yang besar ataupun impact terhadap pelaburan besar yang diumumkan, terutama dari aspek pekerjaan, gaji yang setimpal kepada rakyat. Apa penjelasan yang boleh Zafrul berikan? Apakah kita akan ambil masa yang lama dari waktu umum sehingga benda itu betul-betul realisasikan, ataupun kerajaan sedang tengok balik bagaimana untuk kita lakukan proses kelulusan agar lebih efisien, lebih cepat, supaya pelaburan itu direalisasikan dan rakyat terus mendapat impact? Ya. Saya memang betul. Saya pernah merujuk kepada Perdana Menteri sebagai our top salesman. Kerana dalam semua lawatan-lawatan rasmi negara, Malaysia, kita ke beberapa negara baru-baru ni ke Jepun, last kali Jepun, Saudi, China, Amerika, ya. Dan Yang Amat Perdana Menteri memang memberi masa dan perhatian, fokus, bukan saja isu-isu diplomatik, isu-isu politik, tetapi juga isu-isu pelaburan dan perdagangan. Semua lawatan rasmi yang diadakan, dua hala ke multilateral ke, memang ada perjumpaan. Dan saya dapat lihat dalam perjumpaan yang diadakan, ya, sama ada round table ke, one-on-one ke, ramai yang mengatakan mereka nak mendengar sendiri daripada leader of the country, ya. Dan in this case Yang Muhammad lah. Apakah visi beliau? Dan bila beliau cerita mengenai ekonomi madani, mengenai apakah rancangan-rancangan Malaysia dari segi industri-industri yang diberi penekanan, mereka mendapat bahawa nampaknya Malaysia ni ada plan. Mula-mula mereka perlu yakin yang kita ada plan, yang kita ada perancangan. Yang keduanya ialah kita telah mengalami beberapa cabaran dari segi kestabilan. Kerana mereka nak tengok kestabilan polisi. Dan kestabilan polisi ini sebenarnya hanya boleh dicapai kalau ada kestabilan politik. Ya. Dan bila PRU yang baru-baru ini telah menunjukkan bahawa kerajaan Madani ini adalah sebuah kerajaan yang mempunyai majoriti yang agak kukuh. Oleh itu mereka percaya bahawa apa yang diumumkan, dasar-dasar baru yang diumumkan ataupun dasar-dasar yang telah ditambah baik akan terus menjadi dasar. Dan kita tidak ada lagi, dia tak risau ini dasar ni populis ke, dasar ni reaction to issue, tapi panjang masa panjang. Itu pun kalau kita tengok pengumuman ekonomi Madani sebagai Malaysia sebagai top 30 country, top 12 competitive country, semuanya dalam masa yang
5 ke 10 tahun. Memang ada plan lah. Ya. Dan soalan tadi mengenai timing. Memang ada timing. Memang dia bukan macam buat pelaburan dalam pasaran saham ataupun pasaran bond market, capital market kita. Tapi ini dari segi FDI dan juga DDI. Oleh itu ia akan mengambil masa untuk direalisasikan. Dia ada 3 tahap. Ada 3 stage lah. Pertamanya ialah pengumuman di mana syarikat tersebut, sama ada syarikat tempatan atau syarikat termasa, bersetuju untuk melabur. Dia akan buat MOU dengan kita, lokal ke foreign ke, dia akan buat MOU dengan kita. Dan selepas itu tahap kedua ialah untuk dia buat perjanjian. Di mana inilah yang kita umumkan apa yang telah kita capai untuk 9 bulan pertama tahun 2023 contohnya RM225 bilion. Dan hampir separuh itu sebenarnya pelaburan tempatan daripada syarikat-syarikat tempatan, syarikat domestik, DDI lah kita panggil. Dan ketiganya ialah apa yang Sam sebut tadi lah, jumlah yang direalisasikan. Berdasarkan track record yang kita pantau oleh MIDA lah, agensi bawah MITI, lebihlah kurang 85% yang apa yang telah dimeterai, perjanjian dimeterai, direalisasikan. Cuma sekarang isunya nak cepat. Kan? Kita tak nak direalisasikan dalam masa 10 tahun. Betul. Kan? Oleh itu, Yang Amat Perdana Menteri selalu dalam kabinet, mesyuarat jemaah menteri selalu memberi pesanan pada semua menteri-menteri, kerana ini bukan saja Kementerian MITI kan, Kementerian Semua Manusia, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Dalam Negeri, semua terlibat dalam bila isu pelaburan ini. Bukan kita saja, we are facilitating, tetapi semua. We need a whole of government approach. In fact, a whole of nation approach juga. Sampailah ke PBT dan kerajaan-kerajaan negeri. Dan oleh itu kita telah buat 2 benda baru. Yang Amat Perdana Menteri telah memastikan supaya benda ini berlaku. Pertamanya ialah penubuhan Jawatan Kuasa Tindakan Penyelarasan Pelaburan dan Perdagangan, di mana semua agensi-agensi kementerian berkaitan ada. Cuma termasuklah pejabat Perdana Menteri sendiri. Macam one stop center lah. Lepas tu dia nak pula buat pesan center. Dan Muhammad kata, okey, ini meeting, nak tengok tracking, apa isu dia, terus resolve it. Kan? Dia buat dalam setiap 2 minggu ni. Lepas tu, dia kata nak one stop center juga. Yang Muhammad Perdana Menteri dan ada kawan-kawan kita di kabinet mengatakan jangan guna one stop center. Kalau one stop center, dia kata pergi situ one stop terus stop. Kita guna nama lain, kita nama Invest Malaysia Facilitation Center. Adalah custom di sana, immigration, Kementerian Tenaga Nasional, Telekom, MIDA, semua ni di satu ruang supaya isu-isu dapat can be resolved secepat mungkin. Itu baru saja diumumkan 1 Disember yang lepas, dah pun bermula. Dan kita akan tengok. Dan sebenarnya pada 9 hari bulan Januari ni, Yang Amat Berhormat akan mempengerusikan mesyuarat Majlis Pelaburan Negara yang pertama untuk tahun 2024. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang akan mempengerusikan mesyuarat tersebut dan memastikan isu-isu yang telah dibangkitkan ini kerana kita nak beri fokus dia limpahan ekonomi yang penting kepada rakyat dan kepada negara. Rakyat. Dari segi pekerjaan, bukan saja pekerjaan, kita nak pekerjaan yang betul, kita nak pendapatan yang berpatutan, dan juga kepada industri, sama ada PKS ataupun syarikat-syarikat tempatan yang lebih besar, supaya dapat limpahan daripada pelaburan-pelaburan yang kita umumkan. Jadi pelaburan yang kita umumkan, kita ada track, bukan saja setahun ini, bukan saja kita akan track nombor jumlah projek dan jumlah pelaburan, tapi dari segi pekerjaan, dari segi berapakah SME ataupun PKS yang dapat limpahan ini, dan juga gaji. Kerana kita dalam plan perindustrian baru tu, sasaran gaji untuk rakyat Malaysia kita nak naikkan sekarang, terutamanya dalam sektor pembuatan, sekarang lebih kurang 1,009 sebenarnya, hampir 2,000. Kita nak naikkan pada tahun 2030 ke 4,500. So kita
jadi disebut tentang kestabilan politik, ada clear plan, dan juga dari segi ikhtiar untuk melaksanakan itu dah ada in the pipeline. Jadi Zaf sebut tentang NIMP, Pelan Induk Perindustrian Baru 2030. Dan tentu ini dalam usaha kita untuk menambah baiklah struktur ekonomi dan pelaburan. Jadi untuk tahun 2024 ni, apakah fokus utama MITI untuk kickstart NIMP ni, yang Zaf sendiri sebutkan sebagai a time of boldness. Yes. Ya, kerana kita lihat pelan perindustrian baru ni kita tak nak sebuah plan yang just umum, lepas tu tak ada orang monitor. Ya. Ya. In fact, kita punya approach pun berubah. Di mana sebelum ini ialah berdasarkan sektor, tapi sekarang berdasarkan mission. Ya. Kita nak mission ni based on a moonshotnya thinking, di mana isu-isu ini kerana semua industri sekarang dah converge. Dan jadi kita kena perubahan pemikiran yang baru. Ya. Dan oleh itu 3 fokus utama. Pertama yang saya pun dah sebut ialah memastikan pelaksanaan tu jadi. Ya. Kerana kita ni pandai banyak cerita pasal tapi pelaksanaan tak jadi. Dan kenapa pelaksanaan tak jadi? Kerana kita tidak memberi perhatian kepada execution lah. Saya 2 hari lepas pun saya ada mesyuarat untuk memastikan NIMP Execution Committee. Dan kita alhamdulillah Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet juga bersetuju untuk kita menubuhkan pada masa-masa pengumuman Pelan Perindustrian Baru pada 1 September lepas untuk menubuhkan our Delivery Management Unit, DMU. Ya, kerana kita perlu, kadang-kadang kita pun kena fair lah adil kepada kawan-kawan kita yang terlibat dalam pelaksanaan ni. Ya. Kadang dia ada kerja, ya dia punya everyday job kan. Betul. Dia tak bolehlah bagi fokus kepada nak memastikan projek itu dilaksanakan atau tidak. Dia ada. Jadi kita kena mereka yang dedicated untuk memastikan, untuk memantau pelaksanaan. Itu satu. Yang kedua ialah dari segi support untuk coordination. Kadang-kadang banyak yang komplain lah, keluhan yang kita di kerajaan ni terlalu silo. Ya. Masing-masing buat hal masing-masing. Masing-masing. Dan kadang-kadang bertindih sebenarnya. Ya. Ya. Hari itu tahun 2024 ni saya dengan tim saya telah membuat program yang lebih banyak memperbanyakkan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi dan peringkat negeri supaya kita dapat menjayakan banyak pelaburan-pelaburan dan perdagangan ini. Dan yang ketiga, yang terakhir itu ialah dari segi sektor. Kita nak pastikan syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS, memberi lebih banyak fokus kepada isu-isu yang bersifat menaikkan produktiviti. Kerana kita dari segi produktiviti itu juga penting untuk menaikkan taraf ekonomi kita. So in a nutshell, dalam kesimpulannya, ada tidak perbincangan dalaman, misalnya kita kementerian mengunjurkan untuk sampai tahun kelima lah satu penggal ini, bagaimana agaknya pelaburan untuk Malaysia, berapa banyak peluang pekerjaannya, ada target tidak berapa banyak, impaknya kepada ekonomi berapa besar. Jadi, adakah plan itu dimasukkan dalam ada dalam pelan perindustrian baru ada, di mana dari segi KDNK sekarang ni kalau kita lihat dari segi ekspor, perdagangan, 80% daripada ekspor kita adalah daripada sektor pembuatan, manufacturing sector, 80%. Jadi penting sektor pembuatan ini kepada negara, ekonomi negara. Dan kita menyasarkan supaya daripada segi sektor pembuatan, daripada tahun lepas 23 sampai dah tahun 2030, dalam masa 7 tahun ini, sektor pembuatan punya contribution to economy, to KDNK naik 60%. Satu. Dari keduanya, dari saya sebut mengenai gaji pun ada sasaran, naikkan sekarang 1,900 untuk sektor pembuatan ni, naikkan kepada 4,500, dan juga mencipta pekerjaan-pekerjaan baru, naikkan lagi. Dan oleh itu, bagi saya banyak sasaran, tapi kita nak fokus juga memastikan yang apa yang kita dapat buat dalam masa 2-3 tahun ini, dalam tempoh pemerintahan kita punya term ni, quite important lah, agak penting supaya kita cepat
yang low hanging fruits ni kita buat cepat-cepat. Ya. Ya. Dan oleh itu saya dapat melihat bahawa macam industri halal contohnya, Muka Halal Development Corporation pun bawah keseliaan NITI. Ya. Kita nak tingkatkan support kita, sokongan kita kepada industri-industri kita, terutamanya industri-industri halal. Mempercepatkan itu pun di mesyuarat yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, dia telah mengurangkan daripada hampir 60 hari ke 23 hari untuk kelulusan untuk CJ halal. InsyaAllah lah. Dia start dengan 2-3 sektor dululah, tak boleh semua sekali. Ya. Ya. Perdana Menteri keempat dulu. Kemudian jadi Perdana Menteri balik lagi lah. Oh, okey. Empat dan Pernah juga mengkritik Zaf sebagai seorang yang overexcited. Kan? Ya, dia kata kalau setakat buat pengumuman, tanda tangan MOU tapi tak ada keputusan muktamar, ini tidak membangunkan negara lah. Jadi, are you an overexcited person untuk mendapatkan pelaburan asing ni? Sepanjang setahun yang lalu lah, khususnya. Itu pendapat beliau lah. Ya. Tapi dia pun nombor dia pun salah tu. Itu yang dia saya kata saya tahu siapa yang lebih overexcited. Ya. Dia kata 500 bilion ke apa kan. Ya. Nombor tu tak logik. Something like that. Tapi tak apa. Kita pun banyak we take constructive criticism very positively. Yang pentingnya ialah seperti saya sebut tadi lah, kita pastikan apa yang kita umum tu mesti dia. Jadi kita monitor dan lihat sendiri dan buat laporan. Dan tahun ini di MITI kita telah membuat pengumuman kan tahun kita ada report card kan baru-baru ni yang semua kementerian buat di Bukit Jalil, kita kongsi dengan rakyat performance setiap kementerian dan juga kerajaan. Saya telah mengarahkan supaya rakan-rakan saya di MITI ni kita buat report card kita setiap quarter. Setiap 3 bulan kita akan umum Kejayaan pencapaian dan sebagainya. Tak capai pun kena umum. Dia tak boleh umumnya. Kita tahu apakah dah ada kan dalam NIMP, dalam kita ada banyak IASG, ada Chemical Industry Roadmap, macam-macam pengumuman kita buat. Kita be transparent. Kerana saya percaya kalau kita lebih transparent, kita akan jadi lebih accountable. Kadang-kadang kita malu kan kalau bila performance kita not good, kita malu. Jadi kita akan berusaha lebih keras, lebih kuat untuk memastikan kita capai. Tak tunggu sampai 1 tahun. So every 3 months, setiap 3 bulan kita akan umum. Kita buat sidang media, okey, ini dia. Tapi kalau tak bagus, bahayalah untuk saya. Ya, betul. Tapi I think should be okay sebab Zafrul dilihat sebagai one of the performing ministers lah. Itu yang lain cemburu tu. Tak ada lah. Semua performing. Tak ada. Okey, kita akan teruskan lagi dengan soalan-soalan yang lebih panas lepas ini. Kita mungkin sentuh soalan politik sikit. Sedangkan Saudara Zafrul juga seorang pimpinan politik. Kita berhenti sebentar untuk bersama-sama dengan The Mezzo Band. Kita teruskan lagi dengan soalan-soalan daripada audiens, daripada penonton. Sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan yang lebih menarik, lebih santai, saya buka gelanggang ini untuk penonton-penonton kita yang alhamdulillah hari ini memenuhi studio untuk bertemu sendiri dengan Abang Zafrul kita. Nampak ramai peminat. Sila kalau ada soalan. Hello. Okey. Assalamualaikum. YB Tengku. Okey, saya ada satu soalan. Saya selalu nampak Tengku bercakap tentang NIMP 2030. Jadi dengan NIMP 2030, macam mana anak muda boleh dapat manfaat? Okey. Dengan NIP, bagaimana anak muda dapat manfaat? Ini soalan daripada orang muda ni. Ya, soalan daripada anak muda. Ya, silakan. Okey. Okey, terima kasih. Ya, NIMP ni kalau kita beri fokus kepada 4 misi ya. Ada 4 mission of NIMP. Pertamanya ialah misi untuk kita meningkatkan economic complexity. Yang kedua ialah untuk kita memastikan industri-industri dan syarikat-syarikat kita
lebih maju dari segi teknologi. Yang ketiga ialah dari segi kelestarian lah. Kita nak memastikan industri-industri kita dapat mencapai net zero target kita yang selari dengan target net zero negara kita pada awal-awalnya tahun 2050. Dan keempatnya lah isu dari segi keterangkuman ataupun kita nak pastikan apa-apa yang dicapai itu adalah pencapaian yang lebih inklusif, tak ada yang tertinggal lah, no one's left behind. Dan itulah untuk pastikan bahawa golongan muda juga tidak ketinggalan, ya. Dan kita ada beberapa program, contohnya bersama-sama dengan kementerian lain, tapi di bawah agensi kita MPC, bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pekerjaan Tinggi, ada program yang dipanggil Academy in Industry. Ya, Academy in Industry. Academy in Industry. Kerana kita tahu kadang-kadang di kolej-kolej, di TVET ataupun universiti, mungkin apa yang ada peralatan tu taklah secanggih mana. Ya. Suara ni nampak okey lah, canggih juga. canggih juga. Tapi setengah-tengah universiti itu tidak ada, ataupun kolej TVET terutamanya. Yeah. Dan kita belajar dari apa yang dibuat di Jerman, ya, di Germany, ya, di mana industri-industri ada peralatan yang paling canggih lah. Dia kenalah kerana dia ada competition, dia very competitive ya, scenario. Jadi kita bekerjasama dengan pihak industri, pelajar-pelajar muda kita belajar sambil bekerja di industri dan mendapat sertifikat di sana. Kerana dia ada peralatan-peralatan yang masih relevan, ya. Dan di sini mereka akan dapat gaji juga pada masa yang sama. Itu satu contoh pelan perindustrian baru di mana kita nak melibatkan lebih banyak pemain-pemain industri kita bersama-sama dengan pusat-pusat pengajian tinggi supaya anak-anak muda kita dapat peluang pekerjaan yang lebih relevan. Kita tak nak mereka keluar college, keluar TVET ke universiti ke, tiba-tiba apa yang dia belajar tu industri tak perlu. So this is salah satu contoh lah apa yang kita lakukan dalam pelan perindustrian baru, di mana ini kita memberi fokus juga kepada industri untuk melibatkan industri dengan pusat-pusat pengajian tinggi kita. Ya, terima kasih atas jawapan tadi. Saya fikir rakyat pun dah mula dengar dan faham dan boleh menjadi mekanisme sama adat imbang lah. Lihat sama ada dasar ini betul-betul. Betul. Baru start last year pilot test. Ya. So insya-Allah lah kita insya-Allah adalah challenges juga. Ya. Ya pastilah, tapi yang penting ikhtiar tu kita dah mulakan, ya. Betul kan. Jadi ada soalan lagi? Ada soalan politik? Ada penonton? Soalan politik untuk Sam aja kot. Saya tanya lagi lah. Boleh ya? Boleh. Okey. Silakan. Malaysia ni negara Islam yang terkemuka. Apa usaha kita untuk menjadi peneraju dalam industri halal? Oh halal, ya. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi isu halal tadi. Kalau boleh dikembangkan lagi. Boleh. Tentang So halal ni bukan saja dari segi produk, dari segi services, ya, financial services, segi kewangan pun penting. Ya. Kerana industri halal ni, kalau kita tolak industri capital market lah, ya, ataupun industri kewangan, jumlah market untuk industri halal ni di peringkat antarabangsa ialah 3 trilion US dollars by 2030. It's big, besar. Dan kita punya kajian menunjukkan banyak syarikat-syarikat antarabangsa kalau nak pergi dapat halal certificate, Malaysia JAKIM punya certification is number 1. Yeah. Paling yang accepted in most countries in the world. betul. Ya. Dan di sini kita perlu memainkan peranan kita supaya kita dapat commercialize ni. Dia tak guna dia kita number 1 recognition tetapi tak dapat lihat hasilnya. Ya, tak boleh monetize lah. Tak boleh monetize. In fact, dalam lawatan-lawatan rasmi yang Mak Berhormat Perdana Menteri ke Vietnam contohnya, ke China, ke Jepun, semua cakap pasal halal industri sebenarnya. Betul. Ya, dia nak belajar macam mana, dan sebenarnya dia nak kita punya certification lah. Betul. Kerana dia akan, jadi kita kena take advantage of this, leverage kita punya position supaya industri halal dalam tempatan pun dapat berkembang. So halal ni memang sensitif juga kerana kita memerlukan kerjasama di peringkat negeri juga. Ke JAKIM pun ada peringkat negeri. Tapi jadi diri saya sebagai Menteri MITI nak memberi lebih fokus kepada syarikat-syarikat tempatan itu dapat
sedia halal supaya dapat mengeksport. Dan juga syarikat-syarikat antarabangsa yang nak datang kat Malaysia ni mendapat sedia halal tu supaya mereka dapat menggunakan Malaysia sebagai hub untuk mereka mengeksport barang-barang halal. Ya. Sekarang ni dia kata negara lain lagi cepat dapat dia punya recognition, sijil lah. So dia nak buat katakan kosmetik tu di Thailand ke di Indonesia lagi cepat kan, contohnya lah. Dan kita kata tak, sini lagi cepat. Jadi kita kena pastikan. Jadi syarikat-syarikat tersebut akan datang sini dan buat halal. Memang banyak syarikat besar di sini yang memang meminta sedia halal tu, Nestle, F&N, banyak. Tapi ada banyak lagi, ya, bukan saja syarikat tempatan dan juga syarikat antarabangsa. Dari segi industri halal ni boleh di push lagi ataupun boleh diangkat lagi. Boleh. So kita dah sayang kalau kita tak ambil kesempatan ini. Dan kalau kita move slow dan fokus terlalu banyak dengan domestik saja, negara lain akan kan saya bagi contoh macam the recent Olympics di Jepun kan. Mereka perlukan syarikat-syarikat yang dapat menjual barangan halal. So dia punya athlete from all over the world yang datang. Dia datang tanya Malaysia. So it is untuk memberi, so this is our chance. Dan kita boleh eksport kepada Jepun pada masa itu. Syarikat. Ini contohlah. Banyak lagi. Baik, terima kasih kepada sidang penonton yang berada di studio yang dapat tanyakan soalan. Kita hadkan 2 soalan saja dan untuk itu kita break sekejap bersama The Mezzo. Baik, kita teruskan dengan soalan kepimpinan dan politik. Masa ni sangat mencemburu kita. Dah nak 1 jam dah sebenarnya kita bersiaran. Saya tanyalah soalan politik. Wajib tanya sebab wajib tanya juga. Kalau tidak tanya tu dia jadi canggung. Jadi ramai yang menggelarkan Zafrul sebagai calon kahyangan. Sehingga ditolaklah saya tak tahulah kerana dulu sebelum PRU belum bergabung lagi kan. Belum. Jadi istilahnya mungkin quote unquote ditolaklah di peringkat akar umbi pada PRU yang lepas. Sekarang berada sebagai menteri dan tentunya aktif kan. Jadi sebagai new kid on the block ni. Apa misi dan visi Zafrul dalam politik kepartian kerana UMNO adalah parti yang bersifat akar umbi. Jadi bagaimana nak menyesuaikan untuk bergelumang dengan akar umbi dan meyakinkan anggota di bawah bahawa saudara adalah merupakan pimpinan masa depan bagi UMNO. Ya. Pertamanya kita kena percaya yang apa yang kita ini ourselves lah, percaya yang apa yang kita nak buat ni. Apakah tujuan kita masuk politik? That is I think core, asas, foundation. Kalau kita nak masuk politik untuk personal punya agenda, then no point. Dan oleh itu bagi saya it doesn't matter, tak penting background seseorang itu, tapi niat seseorang itu. Kalau niatnya untuk membantu rakyat, membantu negara, then this is satu platform untuk membuat demikian. Jadi macam-macam platform NGO ke, tapi bagi saya untuk yang paling bagus yang saya dapat membuat contribution kepada negara ialah melalui kerajaan lah, dan dari segi itu platform politik. Dan UMNO adalah merupakan salah satu parti yang ada dalam kerajaan sekarang. Dan saya percaya for the future juga inilah gabungan yang penting untuk kita pastikan negara kita terus maju. Kerajaan Madani, BN bersama PH adalah penting. Oleh itu bagi saya fokus satu ialah memastikan peranan saya dalam bahagian saya pun adalah ahli MKT, Majlis Kerja Tertinggi UMNO, juga dalam kerajaan sebagai menteri. Pastikan semua agenda-agenda kita yang kita telah umumkan itu mesti dilaksanakan. Dan pada masa ini rakyat memang akan
ada apa memberi lebih banyak penekanan kepada pelaksanaan. Ya, pelaksanaan. Pasal dia orang dah selalu mendengar plan ini, plan itu, dan dia akan tengok you daripada parti mana. Dan parti ini Kerajaan Madani ialah kerajaan perpaduan. Jadi bagi saya penting untuk kalau leaders in all the parties, tak kira lah PKR ke, DAP ke, Amanah ke, UMNO ke, kalau dia berjaya menunjukkan if the leaders successful, is also good untuk akar umbi parti. Ya. Oleh itu saya rasa penting going forward, melangkah ke hadapan supaya kita memberi lebih penekanan kepada komunikasi. Komunikasi. I think komunikasi penting. Communicating apa yang kita buat ni. Kadang-kadang saya tengok Dr. Sri Sam tahulah banyak benda yang kerajaan buat sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang tak tahu. Ya. Mungkin kita perlu turun lebih banyak kepada akar umbi, menerangkan. Dan bukan saja dari segi pertemuan fizikal, tetapi juga menggunakan platform-platform yang ada, media sosial of course satu, dan juga platform-platform seperti ini, supaya kita dapat sampaikan, memberi pencerahan apa yang kita semua lakukan untuk membangunkan negara kita. Baik, MITI merupakan satu kementerian yang lama, yang sangat strategik. Kalau dulu rakyat Malaysia ingat Tan Sri Rafidah misalnya, lama dalam MITI. Ya. Lama, lebih 20, kan? Dan 20 tahun kot. Ya, memang sangat lama lah. Kan? Dan itu merupakan boleh dijadikan sebagai satu kementerian yang boleh mendekati dengan pengundi, masyarakat dan sebagainya. Misalnya kalau dinyatakan tadi kan, dengan segala plan itu yang kalau itu berjaya dilaksanakan, insya-Allah kemakmuran terdapat, pelaburannya bagus, pertumbuhan ekonominya meningkat. Tapi persoalannya Zaf, macam mana kita boleh pastikan perkara ini dapat memikat pengundi-pengundi Melayu ni? Kan? Kita tahu UMNO berdepan dengan cabaran itu. Khususnya nak menarik golongan muda yang berpendidikan, yang profesional, ataupun mereka yang mungkin baru lepas dalam persekolahan ini supaya yakin bahawa dengan plan yang dia telah nyatakan tadi, dengan kempen, messaging dan sebagainya, dianya boleh terus kembali balik kepada UMNO sebagai parti Melayu itu sendiri. Ya. Wah, itu soalan susah tu. Kerana memang banyak isu-isu yang kita perlu tangani di peringkat akar umbi, terutamanya bila kita berbincang mengenai pengundi-pengundi Melayu kita lah. Ya, kita PRN tahun lepas contohnya, PRK baru-baru ni, macam-macam lah. Ya, kalau kita buat postmortem tu, ada yang mengatakan, kita ni masih lagi belum diterima. Ataupun penerimaan tu semakin kurang. Bukan kerajaan ni, ini cakap pasal UMNO ni. UMNO pasal UMNO ni. Bukan pasal parti PKR. Okey, jadi tapi yang penting ialah kita kena belajar apa yang kita kena mendengar. Mendengar dan bukan dengar aja tak buat apa-apa. Betul. Ya, kita dengar, memang ada cabaran. Saya tak boleh nafikan bahawa setiap parti akan ada cabaran masing-masing. Ya, kita pun ada cabaran, ada yang mengatakan kita bersama dengan PH tak betul. Ya, bersama dengan DAP contohnya. Ada yang mengatakan kita tidak lagi memberi fokus yang lebih kepada Melayu. Kan? Ada yang mengatakan kita punya fokus untuk macam pada rakyat akar umbi dah kurang, asyik fokus dalaman, tak keluar. Kadang-kadang kalau tengok kita punya machinery semua macam sibuk dengan isu-isu UMNO je, tak ada isu-isu rakyat. Tidak di luar lah, tidak mendapati rakyat. Tidak di luar. Kita pun ada juga isu dalaman. Betul. Tidak boleh. Kita kena accept all this. Tapi yang penting first you accept ada isu. Kan? Kalau kita kata kita tak ada isu, everything is perfect, semua okey, dan masalah. Then that's one. Dan lepas tu kita kena faham apakah isu-isu itu, sama ada isu-isu itu kita boleh resolve atau tidak. Ada yang mungkin di luar kawalan kita. Kita pun di different level. Akar umbi, peringkat pertengahan, peringkat tinggi. Semua ada. Dan sebab setiap negeri pun ada cabaran masing-masing. Terutamanya di utara. Kita dapat lihat masa PRN baru-baru ini bagaimana kita perlu memastikan kita kena menang kembali keyakinan orang Melayu. Dan saya rasa kita ada masa. Saya agak ini optimis sikitlah.
Yep. Saya rasa kita ada masa kerana PRN dengan PRU baru saja habis. Dan kita ada masa untuk memastikan kita dapat menang kembali keyakinan orang Melayu. Kita tahu apakah isunya, kita mungkin tahu apa yang kita perlu buat. Sekarang kita kena pastikan kita buat apa yang kita perlu buat. Itu yang saya rasa penting bagi parti saya lah, Parti UMNO. Zafrul dilihat sebagai the next echelon of leader, barisan pelapis. Apa pesan kepada pimpinan dan anggota UMNO? Okey. Saya kena cakap betul-betul kan takut kena apa pula. Tak. Gurau je. Okey, iyalah. Seperti saya sebut tadi, saya pun ketua bahagian dan juga ahli MKT. Jadi memang kita terlibat jugalah dalam masyarakat MKT. Kalau ada perbincangan mengenai isu-isu UMNO, saya memang tak boleh cakap saya tak terlibat lah. Ya. Tapi yang penting, kalau ada peluang lah macam ini, biar orang lain pun boleh dengar, rakyat pun dengar. Ya. Pesanan saya ialah supaya kita terus jangan berputus asa. Ya. Kadang-kadang dalam bisnes, saya pun dalam bisnes ni lama. Ya, dunia korporat ya. Dunia korporat dah lebih 25 tahun. Dia memang ada up and down. Ya. Masalahnya kita kena ada pemikiran mental yang kuat lah. Ya. We must have the tenacity lah, dia orang kata apa, jangan cepat give up. Dan itu yang saya punya pesanan. Kadang-kadang saya tengok ada yang kata jangan asyik tengok the negative, but also look at the positive. Yeah. Mungkin positif tu tak ada lagi, tapi positif tu yang kita tahu kita buat. Dalam artikel saya baru-baru ini pun saya cakap kita perlu change our mindset. Cakap apa yang ini semua tak boleh buat. Kita tak boleh cakap itu, kita kena buat XYZ ni, kita akan buat. Bukan XYZ ni kita tidak boleh buat. Begitu juga dengan Parti UMNO. We have a good track record, kita bersama-sama dengan parti-parti lain juga dalam barisan nasional kita, so we know how to work together dengan parti-parti lain. Tetapi kita perlu memastikan we continue to be relevant lah, dan I think the relevant now is to be with PH, kerana banyak isu-isu yang kita boleh bantu rakyat bersama-sama kalau kita bersama-sama gabungan yang kita ada pada ini. Jadi dalam masa 4 tahun ni, Kerajaan Madani, Barisan Nasional dan PH kena pastikan apa yang kita janjikan itu perlu kita buat dan lakukan. Dan ini saya percaya akan memberi keyakinan kepada pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi Melayu lah, UMNO kita. Jadi itulah pesanan. Kalau satu pesanan, jangan give up, fokus. Memang there's always up and down. But kalau kita tidak ada keyakinan kita boleh bangkit semula, then it's all over lah. Baru ni ada pergi Dubai? Saya tak dijemput ke Dubai. Betul saya ada ke Dubai? Tak adalah. Saya nak pergi juga lah. Nak pergi juga. Tapi bukan baru ni akan datang. Sebenarnya saya nak pergi ke Dubai ni. Kita ada satu mesyuarat dengan pimpinan UAE. InsyaAllah ada satu pengumuman yang menarik lah. Untuk pelaburan juga. Juga untuk pelaburan pada akhir bulan Januari nanti. Baik, itulah tadi celoteh ataupun pandangan dan nasihat yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Menteri kita yang lebih sekali dipanggil dengan nama Zafrul. Memang masa sangat mencemburui. Terima kasih lagi datang dan terima kasih kepada rakan-rakan yang memenuhi studio pada malam ini. Saya nak tutup dengan berkongsi satu buku yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, iaitu Nasihat buat Pemerintah. Jadi dalam buku ini ditulis, saya ingin bacakan di sini bahawa Imam Al-Ghazali menyatakan justru manusia yang paling berhak untuk memegang kuasa kepimpinan ialah manusia yang hatinya menjadi tempat letak keadilan, yang rumahnya menjadi tempat persidangan orang-orang soleh dan bijaksana, yang mindanya seorang yang luas ilmu, yang berdamping dengan orang-orang yang cerdik dan terpelajar, yang sentiasa bermesyuarat dengan orang-orang yang tajam pemikiran. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, tangannya gudang kepemurahan, hatinya menyimpan niat yang baik,
pintunya telah dibuka selamanya untuk para pencari keadilan. InsyaAllah, platform Suara Anak Madani akan terus menjanjikan dan menghidangkan pelbagai isu yang kita akan bawa pimpinan-pimpinan menyatakan pandangan dan isi hati mereka terhadap pelbagai tanggungjawab yang telah diberikan oleh Perdana Menteri, dan dalam masa yang sama juga sebagai pimpinan politik memberikan nasihat-nasihat dan pesan-pesan yang boleh kita bawa sebagai azimat dan bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh untuk membangunkan Malaysia yang madani. Sampai kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya kembali kepada kawan-kawan yang telah pun bersedia, The Mezzo Band daripada Aswara, yang akan menghidangkan kita dengan lagu penutup. Dipersilakan. Siapa start dulu? Start dulu lah. Up to you. Ada kejutan lah, ada kejutan. Ada kejutan. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam. Rembulan mengambang kini makin suram, pudar ilhamku tanpa arah. Sedetik wajah dalam dia, ada kedipan, ada sinar. Itukah bintang ataupun rembulan? Terima kasih ku ucapkan. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu, izinkan ku mencuri khayalan denganmu. Maafkanlah sampai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah, oh, oh. sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku. Okay. Alright. Okay. Terima kasih.